Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salasa Safian, ini ringkas TVS. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang memburu seorang lelaki yang membuat ugutan akan menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Lelaki berkenaan mendakwa dirinya sebagai Ketua Komando Kumpulan Pengganas Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Selain itu, suspek berkenaan juga mendakwa bahawa dia akan menyerang Ibu Pejabat PDRM Bukit Aman dan Kementerian Pertahanan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohammed berkata, suspek berkenaan didapati menghantar ugutan menerusi email kepada media berhubung ugutan itu sedang dikesan untuk ditangkap. Ekoran itu, beliau berkata pihaknya telah membuka 2 kertas siasatan yang disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Tempoh rayuan Geran Khas Prihatin GKP 2.0 akan dibuka bermula 7 Disember depan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam kenyataannya berkata, permohonan rayuan itu dibuka sehingga 21 Disember ini. Menurutnya, permohonan rayuan boleh dibuat secara dalam talian di portal gkp.hase.gov.my. GKP merupakan bantuan kewangan secara one-off berjumlah RM3,000 kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro yang berkelayakan. Ia bagi meringankan beban kewangan perniagaan yang dihadapi berikutan penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, Tengku Zafrul berkata sehingga kini hampir 850,000 PKS Mikro telah menerima GKP dan GKP 2.0 dengan jumlah bantuan kewangan keseluruhan sebanyak RM2.55 bilion. Pemberian suntikan imunisasi pneumokokal kepada kanak-kanak di negara ini bermula 1 Disember disifatkan sebagai tepat pada masanya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, ini berikutan terdapat peningkatan kes membabitkan penyakit jangkitan pneumokokal. Menurutnya, pada tahun 2019, sebanyak 19,773 kes penyakit dicatatkan melibatkan kanak-kanak yang dirawat di hospital di bawah kementerian. Dalam pada itu, Dr. Adam juga memberitahu mereka yang tercicir iaitu yang lahir bermula 1 Januari 2020 akan dikenal pasti untuk diberikan dos mengikut julat ditetapkan. Katanya lagi, bayi yang lahir pada Disember 2020 hanya akan menerima suntikan pada Mac 2021. Seramai 500,000 kanak-kanak berumur bawah 5 tahun dijangka menerima manfaat suntikan imunisasi tersebut setiap tahun. Bertemu kembali, ini sedikit perkembangan sukan. Pasukan Kuching City FC mengesahkan bakal diterajui oleh jurulatih berpengalaman tanah air Irfan Bakti bagi menghadapi saingan Liga Premier musim depan. Pengerusinya Fazruddin Abdul Rahman berkata dengan adanya pengendali baru itu diyakini akan meningkatkan lagi mutu bola sepak skuad Kuching City FC. Pada hari ini saya ingin mengumumkan bahawa Kuching City FC akan diterajui oleh Irfan Bakti pada musim 2021. Jadi kami amat berbangga dan teruja untuk bekerjasama dengan beliau, memandangkan beliau adalah antara jurulatih yang berpengalaman dan mempunyai banyak kejayaan di bawah resume beliau. Jadi kita yakin bahawa beliau boleh membawa kelebihan dan meningkatkan lagi mutu Kuching City FC. Fazruddin berkata demikian pada sidang media pengumuman Ketua Jurulatih Pasukan Kuching City FC. Denahnya lagi, Kuching City FC mengikat khidmat pengendali veteran itu untuk tempoh 1 tahun. Sementara itu, Ketua Pasukan Kuching City FC, Joseph Kalangti yang sebelum ini juga pernah berkhidmat di bawah kendalian Irfan Bakti bersama Terengganu selama 3 tahun bermula 2010, percaya akan percaturan yang akan dibawakan oleh jurulatih itu nanti. Ya, memang kami pernah andanya 3 musim, iaitu 2010, 11 dengan 12. 3 musimnya, so banyak yang kami belajar daripadanya dan banyak yang Nya tunjuk aja. Nya merupakan seorang coach yang disiplin tinggi. So kami andanya saya ada masalah. So it's good bekerja sama dengan balik dapat semua. So mudah-mudahan
Semoga season tu dipermudahkan segala perjalanan itulah semua. Penyerang prolific Kuching City FC Joseph Kalangti berhasrat untuk terus kekal bersama pasukan itu sekaligus mengakhiri keriernya di bumi Sarawak. Ia susulan selepas pasukannya berjaya menamatkan saingan Liga Premier 2020 di kedudukan 4 terbaik musim ini. Ya, kita tahu apa berlaku Ramadan. Masa depan kita cuma merancang yang menentukan atas apa semua. Kita tahu setakat ni apa semua nak. So kami just plan kita yang lain kami serah pada rezeki and then serah kepada management. Mun si mau apa semua, mun si apa semua, apa boleh buat apa semua. Apa yang penting kami perlu fokus dengan kerja kami sebagai players. Fokus. Jelasnya lagi, biarpun hadir sebagai pendatang baru dalam kancah Liga Malaysia, Kuching City FC telah berjaya membuktikan aksi cemerlang selain berjaya menempah slot dalam kejohanan Piala Malaysia 2020. Apa yang pasti, pemain berusia 33 tahun itu percaya beliau dan rakan sepasukan akan lebih matang untuk sentiasa bersedia berdepan dengan segala situasi akan datang sekiranya pandemik COVID-19 ini belum berakhir. Joseph sebelum ini membuat keputusan beraksi bersama Kuching FA pada musim lalu dalam saingan Liga M3 sehingga pasukan itu layak beraksi di Liga Premier buat kali pertama musim ini. Kementerian Belia dan Sukan meneruskan cadangan kertas kerja untuk menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Demak Laut kepada sebuah sekolah sukan negeri. Perkara itu didedahkan Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah ketika mengulas status perancangan pembangunan sukan akar umbi di Sarawak. Beliau turut menyifatkan sekiranya sekolah sukan diusahakan di Sarawak dengan kaedah membangun sekolah sedia ada, maka tidak banyak perbelanjaan akan digunakan. Sekolah sukan must have all those facilities. Other states, when they want to ask for the sekolah sukan, they will have to go through that phase. Fasa 1 which might have a track, ada tempat-tempat yang sukan yang lain, dan fasa 2, fasa 3. It might take maybe 5-10 years to complete. Katanya lagi, cadangan membangunkan SMK Demak Laut kepada sebuah sekolah sukan adalah wajar kerana ianya sudah memiliki fasiliti-fasiliti sukan sedia ada seperti 2 buah stadium, lapang sasar, pusat latihan wushu, gimnasium dan pusat sukan berprestasi tinggi. So where can you get a place like that? So that's why we want to bring this thing up. Why we have this kind of idea is we want to turn Sarawak into a sport powerhouse. Sementara itu, bekas Raja Pecut Kebangsaan Watson Nyambik nyata bersetuju dengan pembangunan itu. Ianya dapat memudahkan latihan para atlet negeri. Kita payah kena pergi di luar Sarawak. Sebab kita tahu sekolah sukan di Malaysia tu ataupun di Sarawak lah akan memberi impak kepada negeri sendirilah. Contohnya atlet-atlet kita sendiri boleh berlatih dekat dengan assembly, dengan tempat tinggalnya. Turut bersetuju dengan cadangan itu, bekas penerjun negara Brian Nixon Lomas berkata, sekolah sukan di Sarawak adalah penting bagi mengetengahkan bakat-bakat sukan yang ada di negeri ini. Dan beri atlet-atlet yang masih muda tu satu jalan di mana sekolah sukan tu boleh membawa ataupun memetikatkan bukan saja akademik tetapi dalam sukan sekali. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Salasa Safian. Salam hormat dan jumpa lagi.